Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk masa dan waktu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 265. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 8. Bahagian A, pilih jawapan yang betul. Soalan 1, antara yang berikut, pernyataan mana yang salah? Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu membanding beza antara A hingga D, pernyataan manakah yang salah. Jadi kita lihat kita kena buat satu-satu. Lihat yang pertama, 1/4 jam bersamaan 15 minit. Okey. Jadi adakah betul atau salah? Kita lihat yang salah sahaja. Jadi cara dia ialah kita perlu tahu dahulu penukaran unit. Okey, jadi caranya ialah kita tulis dulu penukaran unit. Sekejap. Okey, kita tulis dulu. Okey, jam ke minit. Maksudnya 1 jam bersamaan berapa minit. Itu sangat penting. Okay, kita tulis 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. Itu kalau 1 jam. Sekarang ni yang diberi ialah apa dia? Yang diberi ialah 1/4 jam. Iaitu pecahan. Jadi kalau di pecahan pun sama. Kita akan darabkan dengan 60. Kalau 1 dia darab 60 dia jadi 60 minit. Jadi jam ni nak ke minit. Kita nak tukar kena darab 60. Jadi kita ambil pecahan itu 1/4, kita darabkan dengan 60. Okay, sekarang kita pemudahkan dahulu. Kalau tengok 2, 4 dengan 6 ni ada sifar 2. Jadi kita memudah sifar 2. 2 kali 2 dan 2 kali 3. Okay, bila ada sifar ni kita potong juga, kita tulis 30. Okay, kemudian 2 dengan 30 pun boleh mudahkan juga. Sifar 2, 2 kali 1 dan juga 30 ni ialah 15. 15 kali 2, jawapan dia 30. Okay, seterusnya kita darabkan 1 dengan 15. Maka kita dapat jawapannya iaitu 1 kali 15, 15. Okay, jadi adakah betul 15 minit? Okey, betul. Jadi A itu bukan jawapannya. Kita nak cari yang salah. Okay, kita lihat pula B. 1/2 hari atau setengah hari ialah 12 jam. Adakah betul atau tidak? Jadi kita tulis dulu 1 hari bersamaan berapa jam. Okey. Jadi kita tulis 1 hari bersamaan 24 jam. Okey. Ini bermakna setiap bilangan itu, bilangan hari itu nak tukar pada jam kena darab 24. Okey, jadi kalau di pecahan, semua ni pecahan, semua kena darab dengan bilangan yang tertentu. Kalau ni macam ni kena darab 24. Jadi kita akan buat 1/2. Kita akan darab 24. Jadi kita pemudahkan dahulu. 2 dengan 24 sifar 2. 2 kali 1 dan 24 ini ialah 2 kali 12. Sekarang kita darabkan 1 dengan 12. 1 darab 12 kita dapat 12. Jadi adakah betul? Betul, iaitu 12 jam. Jadi B juga betul. Seterusnya, C 1/4 tahun ialah 3 bulan. Adakah betul atau tidak? Jadi kita kena lihat kepada penukarannya atau konsep asasnya iaitu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Ini bermakna setiap bilangan tahun itu nak tukar kepada bulan kena darab 12. Tapi soalan ini ialah pecahan. Jadi pecahan juga kena darabkan dengan 12. Jadi kita ambil 1/4. Kita akan darabkan dengan 12. Sekarang seperti biasa kita pemudahkan dahulu. 4 dengan 12 ada sifar 4. 4 kali 1, 4. Manakala 12 ini ialah 4 kali 3. Seterusnya 1 kita darabkan 3. Kita dapat jawapan dia 3. Ini bermakna 1/4 tahun itu ialah 3 bulan. Okey. Pun sama.
Okay, jadi betul juga. Okay, jadi kita dah boleh agak jawapan D ini mungkin salah. Tapi kita kena cikgu tunjukkan juga caranya. Jadi dikatakan sini 1/2 dekad ialah 10 tahun. Okay, betul atau tidak? Jadi kita tulis dulu 1 dekad itu berapa tahun? Okay, 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okay, ini dia punya konsep penukaran asasnya. Jadi kalau dia 2 dekad, ialah 20 sebab dia darab dengan 10. 2 darab 10. Kalau dia pecahan pun sama kena darab dengan 10. Okay, jadi kita buat 1/2 kita akan darab dengan 10. Okay, kita permudahkan dahulu 2 dengan 10 ni CP 2, 2 kali 1 dan 2 kali 5. Okay, sekarang 1 kali 5 kita dapat jawapannya iaitu 5. Okay, sepatutnya 1 dekad ini ialah 5 tahun. Tapi dinyatakan sini ialah 10 tahun. Jadi inilah jawapan yang kita akan tandakan. Okay, sebab dia nak pernyataan yang salah. Jadi jawapan untuk soalan 1 ialah D. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Padanan yang mana benar? Okay, maksudnya kata kunci di sini mana yang benar. Okay, jadi cara dia pun sama. Kita kena semak satu-satu. Kita tengok A dulu. Sifar perpuluhan 2 jam ialah 6 minit. Betul atau tidak? Jadi kita tengok sini perkaitannya jam dengan minit. Jadi kita tulis dulu 1 jam berapa minit. Okay, jadi kita tulis 1 jam bersamaan 60 minit. Okay, itu kalau 1 jam 60 minit. Tapi yang dinyatakan di situ ialah perpuluhan, iaitu kalau sifar perpuluhan 2 jam berapa minit. Jadi perpuluhan juga kena darab dengan 60. Okay, jadi kita akan buat sifar perpuluhan 2 kita akan darab 60. Okay, cara nak mendarab 60 dengan nombor bulat dengan perpuluhan ni, cikgu cadangkan kita jadikan dia nombor bulat. Jadi kita gerakkan si titik ni ke hujung, dia jadi 2. Okay, maksudnya 2 kita akan darabkan dengan 60. Jadi 2 darab 60 ni kita tulislah sini. Okay, kita buatlah bentuk lazim. 2 darab 60 macam ni. Jawapan dia ialah sifar 12. Jadi jawapan dia ialah 120. Tetapi tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan, kemudian kita kena pulangkan balik. Okey, jadi kita dapatlah jawapannya iaitu 12. Jawapannya ialah sepatutnya ialah 12 minit. Okey, 12. Tapi kat sini ialah 6 minit. Jadi adakah benar? Tidak benar. Jadi A ni bukanlah jawapan dia. Kita nak yang benar pula. Tadi nak yang salah. Okey. Okay, kita lihat pula seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak kena nak kena kecilkan sikit ruang. Okay. Kita rapatkan sikit. Okey, seterusnya soalan ataupun pilihan jawapan B, sifar perpuluhan 25 hari ialah 6 jam. Betul atau tidak? Jadi kita tulis dulu hari dengan jam. Okay, so kita tulis dulu 1 hari bersamaan 24 jam. Okay, kalau 1 hari 24 jam. Kalau dia perpuluhan hari itu dia ialah sifar perpuluhan 25 hari, adakah dia 6 jam? Jadi kita tulis dulu, kita kena darab dengan 24. Jadi sifar perpuluhan 25 kita akan darab 24. Okay, langkah pertama, bila kita nak darab nombor perpuluhan, cikgu cadangkan kita perpuluhan ini kita gerakkan titiknya ke hujung. 2 kali titik perpuluhan, kita jadi nombor dia ialah 25. Kita akan kalikan dengan 24. So kita buat bentuk lazim dekat sebelah. 25 kali 24. Okay, jadi 5 kali 4, 20. 2 kali 4,
4, 8 tambah 2, 10. Okay, seterusnya, sifir 2, 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Okay, kita tambahkan, kita jadi jawapannya ialah 600. So, ni sifar, 6. Okay, so jawapan dia 600. Tetapi, tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke kanan. Titiknya sedah hujung, so kita pulangkan 2 kali. Okay, jadi jawapannya ialah 6. 6 tu ialah 6 apa? 6 jam. Okay, jadi betul 6 jam kat sini. Okay, maka inilah jawapannya. Sifar peluang 25 hari ni kita kira dapat 6 jam, memang betul 6 jam. Jadi kita terus dapat jawapan ni iaitu B. Okay, yang lain tu cik kira tak perlulah kita jawab sebab memang kita dah yakin ni jawapannya. Kalau kita nak tunjukkan juga, kita kena darabkan tahun ke bulan, darab berapa? Darab 12. Okay. Okey, itu saja. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Berapakah beza antara 5 hari 10 jam dengan 2 hari 15 jam? Jadi kata kunci di sini ialah beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Maksudnya kita akan tolak. Jadi kita akan ambil unit yang besar ataupun yang bilangan besar tolak kecil. Maka kita akan ambil 5 hari 10 jam. Kita akan tolak 2 hari 15 jam. Okey, jadi kita akan tulis 5 hari 10 jam. Kita akan tolak 2 hari 15 jam. Jadi untuk kita menolak, cikgu cadangkan kita buat dinding macam ni. Tujuan dia untuk memisahkan antara 2 unit. Okay, sekarang kita akan tolak. Ini rumah jam 10 tolak 15. Kita tak boleh buat sifar tolak 5, 1 tolak 1 tak boleh. Kita baca terus 10 tolak 15. Boleh atau tidak? Okay, jawapannya tak boleh. Okay. Maksudnya kita perlu pinjam rumah hari. Jadi hari ni dia akan kurang 1, dia jadi 4 hari. Dan hari ni akan datang ke sini sebagai jam. Maka dia akan tambah berapa? Iaitu 1 hari bersamaan 24 jam. Okay, jadi tadi dah 10, maka dia akan tambah 24. Jadi 10 tambah 24, kita tahu 34. Okay, sekarang kita boleh tolak 15 sebab dah cukup. Jadi 4 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 14. 14 ni tinggal 2. 14 tolak 5, 9. 2 tolak 1, 1. Okay, maka kita dapatlah sini jawapan ni ialah 19 jam. Okay, tadi 5 hari. Dia tinggal 4 sebab dia bagi dekat rumah sebelah 1 hari. Dia jadi 4 hari. 4 tolak 2, kita dapat 2. Okay. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 3. Jawapannya ialah 2 hari 19 jam. Okay, jadi jawapannya ada di sini ialah B. Okay, jawapannya ialah B. 2 hari 19 jam. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 4. 8, 1/2 jam tambah 3 jam 37 minit. Okay, di sini ada masalah iaitu diberi dalam nombor bercampur. Okey. Dia kita nak asingkan 1/2 jam tu berapa minit. Okey. So cara dia sebenarnya kita asingkan ni. Kita asing ni kita dapat 8, ini 8 jam. Okey. Jadi kita tulislah kat sini. Okay, kita tulis dulu 8 jam. Kemudian 1/2. Cikgu tulis dulu. Cikgu nak bagi nampak apa masalah dia. Okey, 1/2 jam. Kemudian tambah 3 jam. Kemudian 37 minit.
Okey, masalah di sini apa dia? Masalah dekat sini ialah rumah dekat sebelah tu. Yang sebelah tu 1/2 jam. Sepatutnya dia kena menjadi minit sebab dia dah kurang 1 jam. Okey. Jadi kita perlu tukar 1/2 jam ni kepada minit. Okey. Jadi kita berpandukan kepada penukaran asas ni, konsepnya iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. Okey, kalau jam nak ke minit dia kena darab 60. Okey. Jam nak tukar pada minit darab 60. Okey, kalau dia setengah jam, maka setengah jam juga kena darab 60. Jadi apa kita buat? Kita ambil 1/2 setengah ni, kita darab 60. Okey, kita pemudahkan 2 dengan 6, kita dapat sifir 2, 2 kali 1 dan 6 ini ialah 3 kali 2, 6. Kemudian potong sifar ni jadi 30, 1 kali 30 kita dapat 30 minit. Ini bermakna 1/2 jam ni kita boleh tukar, kita jadikan dia sebagai minit, iaitu 30 minit. So, kita tulis nombor yang baru dalam minit saja. Tadi nampak ni, tadi dia pecahan nombor bercampur. Sekarang kita tulis 30 minit. Okey. So, kita tambahkan 30 tambah 37 jadi 67 minit. Manakala 8 tambah 3, 11. So, jawapan ni ialah 11 jam 67 minit. Okay, tetapi, kenapa tidak ada dalam jawapan? Kerana rumah minit ni yang paling tinggi ialah sehingga 60. Bila dia mencapai 60, dia ialah bersamaan 1 jam. Okay? Maksudnya 67 minit ni sudah melebihi 1 jam. Jadi kita kena tolak 60 di sini. Kita tolak 60 minit. Dan secara tidak langsung rumah dia akan menjadi 1 jam. Jadi kita tambah 1 jam dekat sebelah. Cikgu ulang, 67 ini melebihi 1 jam. Kita kena tolak 60, kita kena nak bagi dekat sebelah. Itu dia punya konsep dia. Okay, jadi kita boleh tulis nombor yang baru iaitu 67 tolak 60, kita dapat 7 lah. 7 tolak sifar 7 kan. Nampak? Okay, so ini ialah 7 minit. Jadi 11 tambah 1 ialah 12. Jadi jawapan akhirnya iaitu 12 jam 7 minit. Okay, so 12 jam 7 minit ini B. Okay. Okay, yang D itu 17 minit. Okay. Okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan nombor 4. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang kelima. 1 abad 59 tahun tolak sifar perpuluhan 12 abad. Okay, bersamaan. Okay, kita lihat sini pilihan jawapan yang ada semua dalam tahun. Ini bermakna kedua-dua unit sukatan ni kita perlu tukarkan kepada tahun. Okey, kita lihat dulu yang pertama 1 abad 59 tahun. Okey, ini memang tak ada masalah 59 tahun betul. Cuma 1 abad ini kita perlu tukarkan kepada tahun. Okey, jadi kita berpandukan kepada penukaran asasnya iaitu 1 abad bersamaan 100 tahun. Okey, 1 abad. Jadi ditulis itu 1 abad. So kita tulis mula 1 abad. Ini 59 tahun. Kita nak tukar menjadi tahun. So kita buat sama dengan. Okay, jadi kita tukarkan 1 abad ni ialah kita tulis nombor yang baru iaitu 1 abad 100. Jadi kita tulis ni 100. 100 tahun. Kemudian ni 59 tahun. Kita akan tambahkan. Okey. Jadi 100 tambah 59 kita dapatlah 159 tahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sifar perpuluhan 12 abad ini perlu ditukar menjadi tahun. Jadi abad nak ke tahun kena darab dengan 100.
Jadi nombor perpuluhan juga kena darab dengan 100. Jadi untuk nombor yang kedua ni, sifar perpuluhan 12, kita akan darabkan dengan 100. Kalau darab 100 mudah saja sebab dia ada nombor perpuluhan. Kita boleh gerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar. Kat sini. Kat sini ada 2 sifar. Jadi kita gerak saja 1, 2. Jadi bila gerak 2 dia jadi 12. Okey. Jadi kita dapatlah kat sini sifar perpuluhan 12 tahun ini ialah 12 tahun. Okey. Itu langkah pertama yang kita nak buat, iaitu tukarkan kedua-dua soalan ini kepada tahun. Tukar unit je. Sekarang kita lihat operasinya tolak. Maka kita akan buat operasi tolak. 159 tahun. Tolak 12 tahun. Sekarang 9 tolak 2, 7. 5 tolak 1, 4. 1 kekal. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 5, iaitu 147 tahun. Ada tak? Okey, ada. Jawapan dia ialah C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 6. Berapa tempoh dalam hari dari 7 Februari hingga 15 Mei 2020? Jadi kata kunci di sini ialah kita nak kira tempoh dalam hari. Tarikhnya ialah daripada 7 Februari sehingga 15 Mei. Cikgu percaya tahun yang sama, 7 Februari 2020. Jadi maksudnya daripada bulan 2 sehingga bulan 5. Okay, 2, 3, 4, 5. Ada 4 bulan di situ secara kasarnya. Jadi kita nak kira bilangan hari yang tepat. Jadi langkah pertama cikgu cadangkan kita buat jadual. Okay? Jadi jadual yang pertama kita nak buat bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan bulan 5. Okay. Itu langkah pertama sebab kita nak letakkan bilangan hari dia saja. Okey. Sekarang kita letak nama bulan dia. Okay. Bulan yang terlibat ialah bulan 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang kita nyatakan tandakan bulan 2 dengan bulan 5 sebab bulan ni ialah dia tak cukup 1 bulan. Dia daripada 7 hari bulan. Kita nak kira bulan Februari ni berapa hari. Kita tahu bulan Februari kalau tahun 2020 kalau dia penuh dia ialah daripada 1 hari bulan sehingga 29 hari bulan. Okey, kalau dia penuh. Tapi ni mula daripada 7. Jadi cara dia ialah kita tolak saja. Okey, sebenarnya kita boleh tulis 7, 8, 9, 10 tapi sangat banyak. Jadi cikgu cadangkan kita tolak saja iaitu 29 kita tolak 7. Jadi kita dapat 9 tolak 7 2. 2 ini kekal, kemudian tambah 1. Dia kena tambah 1. Jadi kita dapat bilangan harinya ialah 23 hari. Okey. Bulan 5 pula sebab dia berhenti sampai 15, jadi dia 15 hari. Okey, bulan 3 dengan 4 dia tetap 1 bulan, jadi kita kena tahulah bilangan hari dalam bulan tertentu. Kalau bulan 3 ni dia ialah 31 hari. Kalau bulan 4 ialah 30 hari. Ini dia. Kita dah lengkapkan bilangan hari. Jadi apa langkah seterusnya? Kita tambahkan sahaja. Okey. Jadi kita buat operasi tambah 23, 31, 30 dan 15. So kita tambahkan 5 tambah 1 dan tambah 3, maksudnya 5 tambah 4, kita dapat 9. 3 tambah 3 tambah 3, berapa? 3 tambah 3, 9, 10. 109. So kita dapat 109 hari. Okey. Jadi kita semak lagi sekali. Kenapa tak ada? Tak ada kat sini. So kita semak lagi sekali.
Okey, bulan 3 betul, 4 betul, 15 betul. Okey, mungkin ada masalah dekat bulan Februari. Okey, kita ulang lagi sekali. 29 tolak 7, kita dapat 22 tambah 1, 23. Betul, 23. Okey, 5, 6, 9. Okey, cikgu semak kat sini, ada sikit salah kat sini, ni 2 Okey, kita ulang balik Okey, jadi 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Okey, maksudnya jawapan ni ialah 99 99 hari iaitu B. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan nombor 6 Ada sikit silap minta maaf. So jawapan dia ialah 99 hari. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 7. Baiklah, untuk soalan 7 ini dia ada sedikit berlainan tajuknya, iaitu tajuk ukuran panjang unit sukatan. Okey, kita lihat soalannya 1.5 cm bersamaan berapa mm. Okay, jadi kita perlu lihat dulu perkaitan antara cm dengan mm, yang mana kita akan tulis 1 cm bersamaan 10 mm. Okay, itu perkara asasnya yang kita perlu faham. Okay, ini bermakna setiap cm, kalau kita nak tukarkan kepada mm, kita akan darabkan dengan 10. Okay, jadi soalan ni cm nak mm, maksudnya kena darab 10. Kalau dia nombor perpuluhan, maka perpuluhan juga kena darab dengan 10. Jadi kita ambil 1.5, kita darab 10. Okay, sebelum ni cikgu ada ajar cara mudah yang mana kalau nombor perpuluhan darab dengan 10 atau 100 atau 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar. Okey, sekarang ni ada satu sifar, maka kita gerak satu kali titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat jawapannya iaitu dia jadi 15. Okey, dia jadi 15 perpuluhan sifar. Okey, 15 perpuluhan sifar ini sama juga dengan 15. Okey, jadi jawapan untuk soalan 7 ialah 15, iaitu C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8. Okey, berkaitan dengan unit sukatan juga. Okey, 180 meter bersamaan berapa km. Jadi sama juga, iaitu kita perlu tukar perkaitannya, iaitu 1 km bersamaan 1000 meter. Okey, apa yang kita faham tentang ayat ini, iaitu kita akan tulis km nak ke m, kita akan darabkan dengan 1000. Kalau km nak ke m, tapi soalan inilah m nak ke km. Jadi kita akan tukar, bukan darab, kita akan bahagi 1000. Okay, jadi untuk soalan ini kita akan buat apa? Kita akan ambil 180, kita akan bahagi 1000. Okay, itu yang pertama. Okay, sekarang, kita kalau nak bahagi juga, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okay? Jadi, kita akan gerakkan, cuma persoalan di sini ialah 180 ini tak ada titik perpuluhan. Jadi, konsep yang kita perlu faham ialah, setiap nombor juga ialah nombor perpuluhan. Kalau dia tidak ada titik perpuluhan, nombornya ialah titik perpuluhannya berada di belakang. Okay? Jadi nombor bulat ni kita kena jadi nombor perpuluhan. Kita tulis 180 perpuluhan sifar macam tu. Jadi kita akan bahagi 1000. Okay, tadi kita dah belajar kalau mendarab, kita gerakkan ke kanan. Kalau membahagi, kita gerakkan ke kiri. Berdasarkan bilangan sifar. So, ada 3 sifar. Jadi, gerak 3 kali. 1, 2 dan 3. So, titiknya berada di hujung. Maka, kita akan dapat jawapannya iaitu kita tambah sifar dekat depan. Jadi, kita tulis sifar perpuluhan 18 sifar-sifar sepatutnya. Tapi, kalau nombor perpuluhan sifar dekat belakang tidak ada nilai, maka kita dah
akan dapat jawapannya yang akhir iaitu sifar perpuluhan 18. Jadi jawapan untuk soalan 8 ialah C. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 8. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini untuk tajuk masa dan waktu dan sedikit soalan berkaitan unit sukatan bagi nombor 1 hingga 8. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.